Uh, Program ni program muslimat ke? Kuliah muslimat ke? Kuliah muslimin dan muslimat? Kuliah muslimat lah. Alhamdulillah, patutlah. Kena bagi muslimat duduk sini. Alhamdulillah. Teleng kepala saya ni tengok sini ni. Sini tak ada orang. Alhamdulillah, salli ala Muhammad. Dan puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang limpah kurnia inayah taufik di sisi Allah. Kita dapat sama-sama pada pagi ini insya-Allah di Masjid Makmur Kampung Losong, Kuala Terengganu. Kampung Losong Datuk Amar. Dia ada banyak kampung losong. Oh ya, sini Kampung Losong Datuk Amar. Salli ala Muhammad. Dan mudah-mudahan pertemuan kita mendapat barakah di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Pagi ini nak bincang tentang arash Allah. Sebab nanti di padang mahsyar ada orang yang dapat naungan arash Allah di yaumul mahsyar. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Waktu yang kata Nabi SAW yang tidak ada naungan melainkan naungan arash Allah. Padang mahsyar ni panas. Ada waktu yang sangat gelap. Waktu yang langsung tak ada cahaya sebab matahari telah dipadamkan oleh Allah. Ada waktu pula terlalu panas sebab matahari dah diangkat 1 mil daripada atas kepala. Kata para sahabat Nabi, kami tak tahu betapa jauhnya 1 mil itu, kami tak tahu. Ulama sebut sejengkal. Wallahu alam. Tapi matahari pada hari itu digandakan kepanasannya 70 kali ganda. Ada orang yang tenggelam dalam peluh sakak perut. Nabi SAW pernah tunjuk sampai takat ni. Tenggelam dalam peluh dia. Berdiri di tempat yang sama, dalam satu riwayat 70 tahun. 70 tahun berdiri di tempat yang sama. Menangis ni sampai ke tahap habis air mata, kering air mata, ganti air mata darah. Sallallahu alaihi Muhammad. Muslimat saya tak puas hati lah, saya sakit ni. Boleh tak tuan-tuan bagi muslimat duduk belah sini? Duduk belah sana. Ada 2 orang je lelaki-lelaki sini, saya cerita tadi. Indah mai duduk sini. Bagi lelaki-lelaki duduk belah sana. Mai duduk belah sini. Sakit leher saya teleng belah sini. Dia ambil belah sini. Ambil situ. Okey, Pak cik bagi muslimat duduk sini boleh tak nah? Cik pindah jap. Pak cik duduk belah sini kan? Bagi muslimat ambil. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasihlah. Nanti sakit leher saya nanti. Alhamdulillah rabbil alamin. Terima kasih banyak-banyak. Baik. Alhamdulillah. Baik, tuan-tuan Allah sallallahu alaihi wasallam. Tu keadaannya di padang mahsyar. Jadi beruntung kepada orang yang di sana dapat duduk di bawah naungan arash Allah. Kita nak cari ni. Siapa dapat duduk di bawah naungan arash Allah, tempat dia akan jadi tenang. Tenang aja. Tuan-tuan, Allah SWT, mari kita nak tengok tentang arash Allah. Arash Allah ni tuan-tuan, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, sangatlah besar. Arash Allah ni, gambaran dia tersangatlah besar. Dalam riwayat cerita, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Dalam satu riwayat cerita, Allah menciptakan arash Allah ini daripada permata zamrud hijau, dan diciptakan baginya tiang yang menongkatnya daripada batu permata merah. Di arash ini terdapat 1000 bahasa, dan di bumi diciptakan 1000 umat, dan setiap umat bertasbih kepada Allah dengan bahasa arash. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Berapa saiz besarnya arash Allah ni? Allahu a'lam. Allah saya mengetahui betapa besarnya arash Allah ni. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad. Cumanya Nabi SAW bagi gambaran besarnya arash Allah ni nak dibandingkan dengan dunia dan segala isi ni seperti satu kepingan besi yang dilemparkan di atas padang Sahara yang luas. Gurun, padang pasir yang luas tu, kita tak pernah tengok kot. Gurun Sahara ni
Sejauh mata memandang ni pasir aja, luas. Bumi dan langit ni macam sekeping besi yang duduk di tengah padang pasir. Yang padang pasir yang luas itulah arasy Allah, yang sekeping besi itulah bumi dan Allahumma salli ala Muhammad, langit dan bumi. Luas mana tuan-tuan? Bumi ni saja pun kita berjalan tak habis dah. Betul tak? Dah pergi semua tempat dah. Terengganu pun tak habis jalan lagi. Kan? Semenanjung Malaysia pun tak habis jalan lagi ni. Salli ala Muhammad. Ada orang sampai Johor tak ada sampai lagi, Perlis tak ada sampai lagi. Salli ala Muhammad. Ni satu dunia ni yang kita jalan tak habis lagi. Naik ke langit, satu langit tu tuan-tuan dah 50 ataupun 500 tahun perjalanan. 50 tahun ke 500 tahun perjalanan. Naik tu berapa lapis? Ada 7 lapis langit. Yang luas ni macam satu keping besi yang duduk di atas padang pasir yang sangat luas. Tu gambaran besarnya arasy Allah Subhanahu wa taala. Tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allah cerita, Allahumma salli ala Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW cerita tentang malaikat yang memikul arasy. Tuan-tuan kenal malaikat Jibril. Malaikat Jibril bukan malaikat pemikul arasy. Saya nak cerita saiz malaikat yang pikul arasy Allah tu. Yang tugas ada 8 malaikat yang akan pikul arasy Allah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Malaikat Jibril sahaja besar dia. Satu hari Nabi SAW waktu turunnya ayat ya ayyuhal mudaththir, waktu tu malaikat Jibril menzahirkan bentuk dia yang asal. Nabi SAW tengok waktu tu malaikat Jibril, ada malaikat Jibril dia menyerupai manusia. Ada 2 kali malaikat Jibril tunjuk diri dia yang asal. Yang pertama tu waktu turun ayat tu, yang kedua dekat Sidratil Muntaha. Waktu malaikat Jibril alaihi salam tunjuk diri dia yang asal kali pertama, Nabi SAW tengok malaikat Jibril ni semua arah ni dipenuhi dengan malaikat Jibril seorang aja. Seorang kot malaikat, kita panggil seorang lah kot lah. Tak tahu nak panggil apa lah. Seorang kot lah. Itu muslimat ni faham kan saya cakap apa ni, macam tanya pun tak mahu kot, geling pun tak mahu ni, macam kita tak faham kan, perlu Google translation. Okey. Baik, sallallahu alaihi Muhammad. Bila Nabi SAW tengok malaikat Jibril ni memenuhi ruang ni, tengok depan, tengok belakang, tengok kiri kanan, tengok luas semua, seluruh daripada langit ni terlindung dengan besarnya malaikat Jibril alaihi salam. Luas tuan-tuan, besar tak? Besar sangat. Waktu balik takut. Balik selimut aku suruh isteri dia selimut dia. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, sallallahu alaihi wasallam, apa? Takut tengok besar sangat. Macam kita lah pergi mana-mana, balik-balik tengok lalu tepi tu, tengok ada benda apa tepi jalan tinggi, hantu galah. Meliur takut-takut. Tengok malaikat Jibril alaihissalam, tengok masya-Allah penuh ruang ni. Sepenuh-penuh langit ni, malaikat Jibril. Subhanallah tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, itulah betapa besarnya. Tuan-tuan, rupa-rupanya pada waktu tu malaikat Jibril hanya membuka satu sahaja sayapnya daripada 600 sayap yang dia miliki. Malaikat Jibril ada 600 sayap. Yang nampak pada malam tu, satu sayap saja malaikat Jibril itu pun dah memenuhi ruang ni. Subhanallah. Besar tuan? Besar. Kemudian waktu malaikat Jibril tunjukkan diri je dekat Sidratul Muntaha, waktu Nabi nak naik Mi'raj tu, sampai kat paling atas tu dekat Sidratul Muntaha yang malaikat Jibril tak boleh nak pergi dah tu. Waktu tu dia membuka sayapnya, 600 sayap, memenuhi semesta alam.
Lalu kata Nabi SAW, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad ma'adama khalquka ya Jibril. Kata Nabi SAW, aku kagum dengan penciptaan kamu wahai Jibril. Tengok besar macam tu sampai memenuhi alam semesta ni. Bayangkan yang satu sayap ni saja dah memenuhi seluruh langit ni. Buka 600 sayap, Allah semesta alam lah. Sallallahu alaihi Muhammad. Malaikat Nabi kata apa? Aku kagum dengan penciptaanmu wahai Jibril. Tahu malaikat Jibril kata apa dekat Nabi SAW? Dia kata, Allahumma salli ala Muhammad, la taqulu hadha ya Muhammad. Jangan kata macam tu wahai Muhammad. Jangan kata macam tu. Sebab apa? Allahumma salli ala Muhammad. Nabi SAW pun tanya, pasal apa cakap macam tu? Kata malaikat Jibril, ada makhluk yang lagi besar daripada aku. Ini pun dah besar sangat dah. Sallallahu alaihi Muhammad. Ada makhluk yang lagi besar daripada kamu, Jibril? Ya, ada makhluk yang lagi besar daripada aku. Siapakah makhluk itu, wahai Jibril? Wahai Jibril? Makhluk itu namanya Israfil. Malaikat Israfil lagi besar pada malaikat Jibril. Siapa malaikat Israfil ni? Malaikat Israfil yang ditugaskan oleh Allah untuk tiup sangkakala. Dan ni sekarang ni Nabi SAW kata, seronok, jangan duk seronok sangat. Jangan duk seronok sangat. Kalau kamu tahu apa yang aku tahu, kalau kamu nampak apa yang aku nampak ni, kamu lebih banyak menangis daripada kamu ketawa. Sangkakala malaikat Israfil itu dah ada di mulut malaikat Israfil dah. Dan matanya memandang kepada arasy tanpa berkelip, menunggu waktu Allah perintah untuk tiup sangkakala. Ni kita ni duduk akhir zaman ni. Kita ni panggil umat akhir zaman. Di waktu kita ni lah, kita akan menyaksikan Dajjal zaman kita lah. Jangan duduk seronok sangat. Kita duduk ni waktu dia. Nabi SAW cerita tentang fasa-fasa akhir zaman. Fasa nubuwah, fasa khilafah ala manhaj an-nubuwah, fasa mulkan a'dhan, fasa mulkan jabariyah, khilafah ala manhaj an-nubuwah. Ada 5 fasa. Dan kita duduk fasa yang keempat. Fasa kelima nanti Nabi Isa memerintah. Kita duduk fasa keempat. Fasa keempat ni lah, kata ulama, waktu ni lah fasa Dajjal akan muncul, fasa Ya'juj Ma'juj, fasa Allahumma salli ala Nabi Isa turun. Ni tanda-tanda besar kiamat ni akan jadi pada fasa keempat ni. Takdir Allah, kita duduk pada fasa ni. Tak mustahil lah kalau zaman kita ni kita tengok Dajjal nanti. Sallallahu alaihi wasallam, tanda-tanda dia banyak sangat dah. Sallallahu alaihi wasallam. Tanda-tanda dia banyak sangat dah. Antara tanda Dajjal tu kering tasik Tabariyah. Sallallahu alaihi Muhammad. Kebun tamar di Bisan tu dah habis. Adalah tanda-tanda dia lah sebagainya. Tanda-tanda tu semua dah ada dah. Tanda-tanda kecil kiamat ni dah berselerak lah. Sempurna tanda kecil kiamat, naik tanda besar kiamat. Mula muncul Imam Mahdi, lepas tu munculnya Dajjal, turun Nabi Isa, lepas turun Nabi Isa bunuh Dajjal, lepas bunuh Dajjal Ya'juj Ma'juj keluar, lepas tu sallallahu alaihi wasallam Nabi Isa pun lari dan sebagainya. Kemudian Allah matikan Ya'juj Ma'juj. Ini semua sikun-sikun yang akan jadi. Cumanya bila sebut tanda besar kiamat, dia tiupan sangkakala ni ada 3. Satu dia panggil tiupan yang menakutkan, bunyi je. Dia bunyi. Sallallahu alaihi Muhammad. Bunyi yang menakutkan. Siapa yang dengar bunyi tiupan sangkakala dia takut, tapi tak ada apa lagi. Yang kedua, tiupan mematikan, tiupan kehancuran. Yang ni yang menakutkan. Waktu ni mudah-mudahan kita semua tak ada lah. Pasal Nabi SAW cerita, bila nak berlaku tiupan sangkakala yang menghancurkan ini, semua orang Islam yang ada iman dalam hati dia akan mati. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad.
Walaupun sekecil-kecil iman, Nabi cerita waktu tu ada orang Islam yang tak tahu apa, dia kerti sebut Allah je. Allah, Allah. Yang lain tak tahu, semayang apa pun tak tahu. Dia kerti sebut Allah je. Allah, Allah, Allah. Dia pun akan mati juga. Cuma yang kita takut tahu apa? Kita takut orang yang berasa macam dia Islam tapi dia tak Islam. Iman dah keluar daripada hati dia. Tu yang kita takut tu. Sallallahu alaihi wasallam. Bayangkan waktu tu orang semua mati, dia tak mati. Orang Islam semua mati, dia tak mati. Tuan, Allahumma salli ala sayyidina. Jadi tu tiupan sangkakala yang kedua yang menghancurkan. Yang bumi ni jadi macam bukit-bukit, jadi macam apa? Macam debu berterbangan. Langit terbelah. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad. Tuan-tuan, waktu tu ibu-ibu yang menyusukan melepaskan anak-anak susuan, anak-anak yang sedang disusukan. Budak-budak waktu tu beruban. Sallallahu alaihi wasallam Muhammad, disebabkan ketakutan. Tuan-tuan, orang akan lari bergelimpangan, takut. Orang macam keadaan orang mabuk sebab goncangan yang terlalu kuat. Tuan-tuan, takut waktu tu. Tapi yang akan ada yang menyaksikan situasi itu hanyalah orang-orang yang disebut sebagai Luka' bin Luka' kata Nabi SAW. Sisial anak sisial. Orang Islam tak ada lah. Tiupan kedua, tiupan matikan. Tiupan ketiga, tiupan yang menghidupkan semula. Waktu kita akan bangkit balik nanti. Malaikat ni lah yang tugas dia yang tu je, pegang tiup sangkakala. Besar mana malaikat Israfil ni? Yang kata malaikat Jibril, malaikat Israfil ni lebih besar daripada aku ni. Besar mana malaikat Israfil ni? Besarnya malaikat Israfil, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam riwayat cerita, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, malaikat Jibril sebut besarnya malaikat Israfil. Malaikat Israfil ada 600 sayap sebelah kanan, 600 sayap sebelah kiri. Malaikat Jibril 600 sayap je, 300 sebelah kanan, 300 sebelah kiri. Malaikat Israfil 600 sebelah kanan, 600 sebelah kiri. Dan malaikat Israfil kata, malaikat Jibril kata apa? Kalaulah malaikat Jibril, malaikat Israfil membuka ke 600 sayap dia tu, subhanallah, ke 1200 sayap dia tu, malaikat Jibril tadi yang buka, Allahumma salli alaihi wasallam, 600 sayap dia dapat berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Boleh faham tak boleh faham tak? Malaikat Jibril ada 600 sayap. Buka satu sayap, penuh langit ni. Malaikat Jibril ada 1200 sayap. Kalau malaikat Jibril, betul, malaikat Israfil ada 1200 ayat, 200 ayat pada 1200 sayap. Kalau malaikat Jibril buka 600 sayap dia boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Allah bersamana, tuan-tuan. Boleh gambar tak? Boleh tak? Boleh nak gambar, tuan-tuan. Kita tak erti nak gambar lah. Tak erti lah. Boleh dengar je lah. Nak tengok nanti mati ni tengok ah. Nanti bangkit daripada mahsyar ni tengok. Kan? Nanti bangkit di alam akhirat ni. Nak tengok malaikat Jibril macam mana tak? Tengok ah. Nak tengok para malaikat, nak tengok makhluk-makhluk Allah yang lain, nanti tengok nanti waktu duduk di padang mahsyar. Waktu ni tak ada, dengar aja. Waktu ni dia panggil ilmul yaqin. Keyakinan berdasarkan kepada ilmu. Nanti ada peringkat kedua, nama dia ainul yaqin. Keyakinan dengan kita melihat, nampak dah. Oh, tambah yakin lagi. Mai peringkat ketiga, dia panggil apa? Haqqul yaqin. Keyakinan sebenar-benarnya, boleh pegang, boleh sentuh. Tu. Oh, patut panas lah ni, aircon tak buka. Alhamdulillah, terima kasih. Tuan-tuan sallallahu alaihi wasallam. Jadi tu, besar mana? 1200 sayap. Yang kalau malaikat Jibril tadi ni buka 600 sayap dia, yang satu sayap malaikat Jibril itu memenuhi ruang langit ni, dia boleh duduk berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Lalu Nabi pun kata apa? Allah, aku kagumlah dengan ciptaan malaikat Israfil tu.
Kagumlah Nabi SAW, macam kita lah ni, tengah semua dengar. Saya rasa lah semua tutup mulut, saya pun tak tahu nganga ke tak nganga. Dah jelek apa buat itu kat saya. Senyum ke, sedih ke, marah ke, saya pun tak tahu, nampak je mata je. Bila mata tinggal sempit tu, saya ingat, oh tu senyum lah kot. Kan, senyum lah kot, itulah. Tuan-tuan salih alaihi wasallam. Tuan-tuan, jadu subhanallah. Kagum dah ni? Kagum kita. Takjub kita, macam tu punya besar salih alaihi Muhammad. Nabi kata macam tu, kagumnya aku dengan ciptaan malaikat Israfil. Kata malaikat Jibril, la taqulu hadha ya Muhammad, jangan kata macam tu wahai Muhammad. Pasal apa? Ada makhluk yang lagi besar lagi daripada malaikat Israfil tu. Ya Allah, ada lagi. Ada. Subhanallah salli ala sayyidina Muhammad. Tuan-tuan, Allahumma salli ala Muhammad. Siapakah makhluk Allah yang lagi besar daripada malaikat Israfil tu? Salli ala sayyidina Muhammad. Allah sebut dalam surah Al-Haqqah ayat 17. Allah sebut, wal malaku ala arja'iha wa yahmilu arsya rabbika fawqahum yawma idzin thamaniyah. Sadaqallahul azim. Allah sebut, sedang malaikat-malaikat yang ditempatkan mengawal segala penjurunya, dan aras Tuhanmu pada ketika itu dipikul oleh 8 malaikat di atas malaikat-malaikat yang mengawal tu. Yang paling besar ni ialah nama dia, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Malaikat ni malaikat hamalat al-arsh. Hamalat al-arsh, malaikat pemikul arsh. Besar mana agak malaikat pemikul arsh ni? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam riwayat ni Jibril sebut, jika aku membuka 600 sayap aku masih boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Jibril. Malaikat Israfil. Jibril kata, kalau aku buka 600 sayap aku ni, aku boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil yang punya berapa sayap malaikat Israfil? 1200 sayap. Subhanallah. Sana Allahumma salli alaihi. Kata malaikat Jibril alaihissalam, Allahumma salli alaihi Muhammad lagi, kalau Israfil buka 1200 sayap dia boleh duduk berteduh di bawah satu sayap malaikat pemikul arasy. Subhanallah. Boleh faham? Malaikat Jibril 600 sayap. Satu sayap yang dibuka ni memenuhi ruang langit ni. Depan, timur, barat, utara, selatan. Satu sayap malaikat Israfil, malaikat Jibril. Kalau dibuka 600 sayap, 6 kali langit lah kot, 600 kali langit lah kot, tak tahulah. Sallallahu alaihi Muhammad. Besar dah yang tu pun. Mai pula malaikat Israfil 1200 sayap. Maksudnya jumlah sayap tu dah sekali ganda lah daripada malaikat Jibril tadi ni. Tidak ni. Kalau dia ada 1200 sayap tu pun dah banding dengan malaikat Jibril, dah sekali ganda dah. Betul kan? Tapi besar lagi. Satu sayap dia tu, malaikat Jibril yang 600 sayap tu boleh duduk berteduh bawah dia. Subhanallah. Mai pula malaikat pemikul arasy. Sallallahu alaihi wasallam. Malaikat pemikul arasy 2400 sayap. Allahumma salli ala Muhammad. 1200 sayap sebelah kanan, 1200 sayap sebelah kiri. Malaikat Israfil yang sangat besar tu, kalau dia buka 1200 sayap dia, duduknya di bawah satu sayap, boleh berteduh di bawah satu sayap malaikat Israfil. Subhanallah. Dalam sebuah hadis riwayat Abu Daud daripada Jabir
bin Abdullah, Rasulullah SAW bersabda, aku telah diizinkan untuk menceritakan tentang malaikat daripada malaikatnya Allah yang memikul arash. Sungguh jarak di antara telinga dan bahunya ini adalah sepanjang 700 tahun perjalanan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dalam kitab An-Nihayah salli ala sayyidina Muhammad wal fitan, An-Nihayah fil fitan wal malahib, karangan Imam Ibnu Katsir, petik, kalau malaikat pemikul arash ni berdiri, pijak kakinya itu di dasar bumi, salli ala sayyidina Muhammad, pangkuan dia ni, langit dan bumi ni duduk di antara pangkuan dia. Yang langit dengan bumi ni, setiap lapis langit tu 500 tahun perjalanan. 7 lapis langit, 5 kali 7 lah, salli ala sayyidina Muhammad, kan berapa? 3500 tahun. Ni duduk ni dekat dia punya ni aja, dekat pangkuan dia ni saja. Tu langit dengan bumi ni, sampai telinga dengan bahu dia ni, tuan-tuan, 700 tahun perjalanan. Tu malaikat pemikul arash. Kalau malaikat pemikul arashnya besar tu, bayangkan betapa besarnya arash. Tak mampu nak bayang kita, jangan duk bayang. Tak boleh nak bayang, tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dan tuan-tuan, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang ni tak masuk periksa. Jangan duk fikir pula nanti macam mana ni, nak fikirlah, ya Allah, balik tak ingatlah berapa tu, tak ingatlah berapa sayap tu, tak ingatlah. Jangan risau, malaikat tak tanya yang ni. Ni ilmu kita nak kongsi ya pada pagi ni. Jadi subhanallah, betapa besarnya arasy Allah tu nanti di yaumul qiyamah. Kita doa supaya kita semua ni jadi orang yang akan duduk berlindung di bawah arasy Allah nanti di yaumul qiyamah. Kata amin. Amin ya rabbal alamin. Oh, tak mau nak sebut amin pun tak mau ni. Sejuk nampak gaya ni. Baik, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Saya kalau pergi ceramah, orang respon kita ceramah tu seronok lagi. Bunyi suara sikit lah, gelak-gelak sikit ke apa semua, kita pun seronok juga nak ceramah. Kalau semua orang macam lagi satu, kalau main ceramah orang duduk jauh-jauh kan. Kita bukan jenis, kalau ustaz yang famous orang main ramai penuh lah. Kita jenis pergi ceramah 7 orang 8 orang macam tuan-tuan malam ni, pagi ni suka duduk jauh-jauh, kecil hati. Tahu tak naik kereta dia 12 jam bentar nak sampai. Sampai ni pergi ceramah orang duduk jauh-jauh. Kalau tuan-tuan rasa macam mana? Tuan-tuan biasa tak pergi rumah orang, kita berjalan jauh pergi kawan tuan, mailah rumah saya, mailah ziarah saya ni rumah saya ni apa semua. Kita pun pergi jalan jauh 4-5 jam sampai pergi rumah dia, duduk jauh. Semang dia, tanya dia, sihat ke? Faham tak ni? Rasa-rasa macam nak balik tak? Rasa macam nak start kereta balik dengan cik hati. Itulah cerita dan macam itulah ustaz-ustaz duk main ceramah pun. Bila main ni orang senyum, orang duduk depan, dia cakap, orang respon, rasa macam orang ra'i juga. Memang tengok macam nak makan pun ada. Cik hati, rasa macam jom balik. Orang sini tak suka kat aku, kau aja tu lah kot. Tuan-tuan, jadi macam itulah cerita dia. Baik, Allahumma salli alaihi tuan-tuan. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Jadi ada 7 kelompok orang yang nanti di yaumul qiyamah dia dapat naungan arasy Allah tu. Salli semak tu. Jadi dalam tempoh setengah jam ni kita nak cerita pula siapa 7 orang yang kita kalau boleh nak jadi kelompok ni, yang nanti bangkit di padang mahsyar, dia duduk di bawah naungan arasy Allah. Orang lain tenggelam dalam peluh, orang lain duduk apa semua sebagai susah kat padang mahsyar, dia duduk tenang je dekat situ. Nak jadi orang tu,
Dan kita nak tahu siapakah 7 orang tu. Kata Nabi SAW, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala Muhammad, sab'atun yudhilluhumullahu fi dhillihi yawma la dhilla illa dhilluhu. Kata Nabi SAW, ada 7 golongan manusia yang akan mendapat naungan Allah Azza wa Jal pada hari yang tidak ada naungan kecuali naungannya. Salli ala sayyidina Muhammad. Apakah 7 kelompok tersebut? Kata Nabi SAW, yang pertama al-imamul adil. Tulis al-imamul adil. Alif lam, alif hamzah bawah tu, mim alif mim, alif lam ain, alif dal lam. Al-imamul adil. Apa maksud al-imamul adil? Yang salah bukan al-imam, al-imam. Al-adil maksud dia imam yang adil. Imam ni maksud apa? Bukan tu imam kita ni. Bertanya, untunglah tok imam. Pasal apa? Depa dapat naungan arasy Allah. Pasal apa? Depa imam yang adil. Nama dia pula Haji Adil. Saya tuan-tuan. Jadi subhanallah, bukan imam tu semata. Imam yang dimaksudkan ialah pemimpin-pemimpin yang adil. Jadi pemimpin ni bukan senang tuan-tuan. Susah jadi pemimpin. Sebab tu tak payahlah duk teringin-teringin nak jadi pemimpin. Susah tuan-tuan. Tak payah duk offer diri jadi pemimpin. Undilah saya. Tak maulah saya. Saya pernah duk offer, Ustaz, bila jadi calon pilihan raya? Saya tak maulah. Tak mau takut. Ustaz, tak ada orang lain dah. Ustaz jadi calon. Tak mau. Ustaz, saya pergi tanya mak saya. Mak, boleh tak saya nak di calon pilihan raya dia suruh? Mak saya kata apa? Tak payah. Tak payah duk gatai. Tanggungjawab besar lah. Tuan-tuan boleh bayang tak? Kita duduk di rumah. Saya di rumah saya lah Perdana Menteri. Menteri rumah saya, isteri saya Menteri Keuangan. Ni. Saya cuma tuan-tuan. Menteri-menteri semua tu isteri lah. Anak-anak rakyat jelata. Kita jadi Perdana Menteri. Kalau anak tak tutup aurat, siapa tanggung? Saya tanggung. Bila anak tak tutup aurat, kalau saya tak nasihati dia, anak tak tutup aurat, saya kena pastikan anak saya tutup aurat. Saya kena pastikan anak saya semayang. Saya kena pastikan anak saya reti baca Quran. Saya kena pastikan anak saya faham hukum hakam agama. Dan Allah akan cek. Salih semua, Allah tak tanya nanti dekat yaumul qiyamah anak SPM dapat berapa. Malaikat tak tanya matematik hari tu dia lulus ke tak. Malaikat tak tanya dia reti semayang tak, dia reti baca Quran tak. Tapi ke akhirat anak-anak kita beratok tuan-tuan. Salih semua, ayah ni Allah, ni ayah saya ni, dulu dia tak pernah ajak saya baca Quran, dia tak pernah bimbing saya tak faham agama, saya tak pakai tudung. Hari ni kami anak-anak beranak nak kena azab. Tahu siapa punya pasal? Allah. Tu laki itulah tunjuk kat kita. Dia tak pernah ajak. Nak menjawab tuan-tuan, jangan main-main. Jadi dalam rumah saya tu berapa orang? Nak kena pastikan anak saya baru 8. Tak tarik handbrake lagi. Kilang masih beroperasi seperti biasa. Tuan-tuan, salih alaihi Muhammad. 8. Cucu dah seorang. Ada cucu seorang. Jadi dalam salih Muhammad, semua tu nak kena pastikan tu. Itulah yang pagi-pagi apa semua, bangunlah, semayanglah, pergi main jemaah lah, baca Quran lah, apa semua tu. Mayah tu. Sebab apa? Sebab takut dipertanggungjawabkan. Tu baru keluarga. Cuba naik atas sikit lagi. Jadi pemimpin dekat office. Kita jadi ketua jabatan dekat office. Ada tak tu orang yang duduk di bawah kita tu yang tak tutup aurat? Ada tak yang tak semayang? Ada tak yang tak tu? Ada yang tak ni? Ada yang tak buat? Ada yang tak kerti apa? Macam mana nak pastikan mereka tutup aurat? Macam mana nak pastikan? Tu tanggungjawab kita, Allah akan soal. Naik atas sikit jadi banyak kita. Ada tak dalam masyarakat kampung dia tu yang tak tutup aurat? Salih alaihi wasallam. Ada yang tak semayang lagi. Ada yang tak kerti agama lagi. Ada yang tak buat apa. Nak menjawab tuan-tuan. Naik atas lagi jadi ahli Dewan Undangan Negeri. Ada tak dalam don dia yang tak tutup aurat? Ada yang tak kerti agama lagi? Ada tak? Nak apa ikhtiar dia nak buat supaya orang ni faham agama? Tuan-tuan,
Lumayan lagi naik atas tu, jadi menteri besar, naik jadi jadi ahli parlimen, naik jadi lagi apa lagi? Sampai Perdana Menteri sampai apa? Jenuh nak menjawab tuan. Baik tu, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, kalau rasa tak mampu tak payah. Tapi kalau orang amanahkan, maksudnya Allah izin. Ramai ada lah, ramai-ramai kita tengok. Kadang-kadang bukan dia mau sangat jadi. Macam YWB kita ni lah, bukan pekat mau pun. Tapi kena suruh. Ustaz kena jadi, tak ada orang lain lah. Tak mau. Ustaz kena jadi, tak ada orang lain. Kan? Lepas tu, pakat-pakat bagusan, dia jadi calon. Bila kita ni, nak pilih pula siapa yang nak jadi wakil kita ni, kita kena tengoklah. Inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Tengok dua calon tu, yang mana yang paling bertakwa sekali? Dalam dua tu, yang mana nampak macam soleh sikit, yang reti agama sikit? Pasal apa? Pasal dia nak buat kerja kita. Kalau boleh kita ni nak kena pastikan ada orang tutup aurat, orang apa-apa, kita tak mampu nak buat seorang, tolong lantik seorang yang tolong buat kerja tu bagi pihak kita. Lepas tu nak ambil orang, dia faham ni, Salih Muhammad. Lepas tu dia panggil tips nak mengundi. Nak mengundi, nak pilih siapa? Jawapan dia, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling baik daripada kalangan kamu ialah orang yang paling bertakwa. Tengok di antara tu, siapa yang paling bertakwa sekali, ambil dia. Ambil dia, tak buat kerja, kita lepas dah. Hari tu dia kata dia nak buat tu lah, dia nak buat ni apa semua, tiba-tiba dia tak buat. Tak apalah, kita lepas dah, ada jawapan daripada Allah dah. Jangan ambil orang kafir, tak boleh. Boleh faham tak ni? Dah Ustaz Syamad. Sebab susah nak jadi pemimpin. Nah, masing-masing ada tugas. Paling tidak, kita tengok atas, kita tengok kita ni sebagai pemimpin. Kullukum ra'in. Setiap pada kita ni pemimpin, dan kita akan dipertanggungjawabkan dengan apa yang kita pimpin. Tuan-tuan, seorang isteri ada tak apa yang duduk bawah kepimpinan seorang isteri? Kakak-kakak kat depan ni. Siapa? Anak-anak. Lepas tu harta, suami. Nombor 3, maruah diri. Apa yang duduk jadi dalam rumah tangga jangan cerita ke orang. Anak-anak yang duduk dekat dalam rumah kita tu suami kita tu dia bertanggungjawab. Ingat suami kita dia bertanggungjawab untuk pastikan anak-anak kita ada agama. Dia juga bertanggungjawab untuk pastikan anak-anak kita solat 5 waktu satu hari, 7 tahun ke atas. Ingat tu, anak kita masuk 7 tahun, kena pastikan dia solat 5 waktu satu hari. Siapa punya tanggungjawab? Suami punya tanggungjawab yang Allah akan persoal. Tapi suami keluar pergi kerja, maka suami amanahkan kepada yang duduk di rumah untuk pastikan anak-anak dia buat benda tu. Siapa dia? Isteri dia. Kalau isteri tak suruh, siapa tanggung? Isteri yang akan tanggung. Ingat tu, Salih alaihi Muhammad. Suami keluar pergi kerja, pastikan anak-anak dapat, pastikan anak-anak pergi semayang, pastikan anak-anak tutup aurat dengan sempurna. Suami tak tahu. Balik tengok tu, mak kadang suruh anak semayang, pergi semayang. Mak duk tengok drama Korea. Mana? Tengok cerita Indonesia macam kena santau. Cerita Indonesia pun macam tu, jenis mata jigir-jigir, tahu tak? Cerita Indonesia pun tu. Dia yang tengok pun macam tu juga, macam kena santau. Suruh anak semayang. Pergi semayang cepat. Suruh anak dia tu. Siap mak, kejap. Pergi semayang. Mak tak semayang ke? Tunggu. Lepas tu anak dia, kejap. Tunggulah ayah balik lagi, siap. Tunggu ayah balik lagi, siap. So, dia duduk takut ke anak dia dengan ayah dia, bukan takut ke anak tu dengan Tuhan. Ni anak tu dengar bunyi motor balik, lompat tak ada, lompat 4 sejadah, Allahu Akbar, mayang wuduk pun tak ada. Dia punya duk ajak anak bagi takut ke ayah dia tu. Perasan tak kita buat benda tu? Kita bukan bagi takut ke Allah. Allah nampak kamu buat, Allah tahu kamu tak ambil wuduk, Allah tahu. Ya, ayah pun dia tak tahu. Kadang-kadang dia masuk bilik, dia tutup pintu, dia hampak sejadah, dia tutup pintu, padahal tak semayang pun. Pasal apa? Dia buat ibadat.
waktu orang nampak dia. Pasal apa dia buat macam tu? Pasal mak duk ajak macam tu. Jaga ni ayah balik. Jaga ayah balik. Jaga ayah rotan. Apa yang dia duk bagi gambaran. Pi keluar tu. Keluar tu hantu kat luar tu. Dia takutkan anak dengan hantu. Keluarlah, nanti polis tangkap tau. Kecil-kecil yang kita selalu sebut itu. Buatlah macam ni, polis tangkap. Dia takutkan anak dia dengan polis, dia takutkan anak dengan hantu, dia takutkan anak dengan ayah dia. Tapi dia tak pernah takutkan anak dia dengan Tuhan dia. Pasal tak tuan? Ni tanggungjawab seorang pemimpin. Lagi seorang pemimpin, isteri ni apa tuan-tuan? Ni jaga rumah tangga. Hatta nak keluar rumah pun kena minta izin pada suami. Betul tak ni? Ni nak main ni minta izin suami tak ni? Tak ada suami dah. Mana ni Syekh Muhammad? Ada seorang makcik tu dia nak kahwin. Saya ada pondok kan. Siapa teringin pergi pondok saya jom, tapi penuh dah lah ni. Nanti saya buka pondok baru tapi duduk dekat Kedah lah. Seronok duduk pondok ni. Ulang alik pergi masjid tiap-tiap kuliah tu apa, pergi mayang masjid, bangun pagi-pagi mayang tahajud dengan budak-budak tahfiz. Lepas tu sekali mayang duha, lepas tu sekali kuliah subuh, kuliah duha. Itulah berulang alik masjid kan buat apa dah. Saya sebab lepas tu masuk kuih, lepas tu gemuk. Makan macam-macam. Kedah kat Bandar Baru. Dekat sempadan Parit Buntak. Salih Muhammad. Tuan-tuan. Jadi ada ramai-ramai makcik tu ada orang berkenan juga. Ada. Mailah pakcik tu mai duk mai kuliah. Lepas tu satu hari mai abang, Ustaz, saya nak kahwin Ustaz. Oh alhamdulillah lah. Dengan siapa? Ni dengan makcik duk kat dalam ni. Oh pandai duk bila masa duk menyeling tak tahu. Tak apalah, jodoh saya pun okey. Saya pun seronok kan. Pasal apa? Pasal buat ibadat seorang-seorang dengan buat ibadat dua orang tak sama. Semangat dia lain. Salih Muhammad. Dan tuan-tuan yang ada suami itu lubuk pahala. Masak kat dia. Ni tu ayak bagi minum aja. Pahala kan. Kita tak dapat iron baju suami pi kuliah, pi masjid, dapat pahala kat dia walaupun dia tak pi. Kan? Salih Muhammad banyak pahala yang bila berdua. Ada seorang makcik tu mai duduk madrasah saya berapa lama tak? Baru pindah mai duduk, baru pindah. Lepas tu hilang tak nampak. Pi mana makcik ni? Cari-cari tak ada. Hilang. Rupanya kahwin dengan Tok Bilal kampung sebelah. Bila masa dia selisih pi pun tak tahu. Hilang ya Allah bila kahwin dengan Tok Bilal. Tok Imam dengan Tok Bilal kampung sebelah. Alhamdulillah jodoh dia pilih. Ada seorang makcik. Dia pergi mengadu, Ustaz nak kahwin Ustaz. Saya nak kahwin Ustaz tapi anak-anak tak bagi. Kata, lah. Pasal apa anak-anak tak bagi? Itulah Ustaz, dia pun tak faham saya ni. Makcik umur apa ni? Umur 60 lebih dah, 65 lebih betul lah kot. 60 lebih dah. Salih Muhammad. Lepas tu pasal apa makcik nak kahwin ni, pasal apa sebenarnya? Ni kawan saya duk cerita. Makcik ni nak kahwin pasal apa? Dia kata, Ustaz, anak-anak saya duk ingat saya ni nak kahwin pasal nak seronok-seronok, nak pergi jalan sana sini. Umur 60 lebih ni nak seronok apa lagi dah Ustaz? Umur 60 lebih ni bukan fikir sakit lutut lah. Sakit go out lah, tak go out. Gout. Salah makan, sakit ni duduk lama, lenguh, tidur malam, payah. Betul lah Ustaz. Bukan nak pergi seronok-seronok jalan-jalan apa. Duk fikir nak buat ibadat senang. Ni rumah duk jauh pada masjid. Kalau ada suami boleh ke tumpang-tumpang suami pergi masjid duk mengaji sama-sama. Malam-malam boleh lah baca surah Al-Mulk sama-sama, baca Quran sama-sama, bangkit puasa sama-sama. Ni tak lah duduk seorang-seorang. Anak-anak tak faham. Dia duk ingat saya nak seronok. Bukan nak seronok Ustaz, saya nak buat ibadat je. Betul kan? Salih Muhammad. Betul kan macam fikir tu? Betul. Mai kita pergi jumpa Ustaz, anak tu beritahu Ustaz. Pun tak bagi. Kalau ada anak-anak, kalau tuan-tuan rasa nak kahwin, nikahlah. Dia nak rumah dia tu bersih, elok waktu orang masuk tu, sebab dia melambangkan dia. Anda faham tak ni? Salli ala Muhammad. Allahumma salli ala Muhammad. Sebab melambangkan dia. Maka Allahumma salli ala Tuhan, jagalah bila Allahumma salli ala Muhammad, kalau ada orang nak masuk ke rumah kita buat apa? Kita minta izin suami dulu. Abang boleh tak ni ada orang masuk rumah? Saya sebab dia kata apa? Siapa main tu? Sepupu. Jangan bagi masuk.
sepupu kau abang, janganlah pergi masuk, jangan masuk, tunggu saya balik dulu. Tak pergi, tak boleh masuk, tunggu. Ada seorang perempuan yang, dan ini dalam riwayat cerita, ada seorang perempuan yang dia ni Nabi duk gambarkan dia ahli syurga. Jadi Allahumma salli ala Muhammad, para sahabat pun nak tahu apa amalan perempuan ni. Sampailah kisah ni kepada Sayyidina Fatimah radhiyallahu anha. Sayyidina Fatimah radhiyallahu pi rumah dia tu. Pi rumah dia. Sampai kat depan rumah tu, dia kata, boleh tak saya nak masuk rumah, nak minta. Dia kata, minta maaf nah, tak boleh masuk pasal suami saya tak ada. Saya tak tahu nak macam mana nak minta izin dia tak. Lah waktu tu mana ada telefon apa. Lah ni boleh ke? Boleh WhatsApp ke telefon ke? Waktu tu tak ada telefon apa. Esok main lain lah. Esok datang semula. Ni nanti bila suami saya balik saya minta izin. Esok datang semula. Siapa main ni? Anak Nabi SAW, Fatimah radhiyallahu anha. Kalau kita raja main rumah ke, pemain Suri Agung main rumah ke, takkan nak telefon suami tak ada. Masuklah kot, ni siapa ni, pemain Suri Agung kot, takkan tak pergi masuk kot. Ini siapa? Anak Nabi SAW, Sayyidina Fatimah. Minta maaf nak, tadi suami saya tak ada, balik dulu nak, esok main lain. Ui, subhanallah. Tuan-tuan, suruh balik tu, nanti main lain. Salat sama. Pasal apa? Malam ni saya minta izin kat suami saya, esok main lain. Tak apa, dia pun tak cik hati. Esok main lain, bawa anak dah kecil, bawa anak kecil dah. Alhamdulillah suami saya dah bagi izin masuk dah. Boleh masuk? Boleh masuk, boleh. Sila masuk. Sat. Ni siapa? Oh, ni anak saya kecil. Oh, saya minta maaf lah, sebab suami saya izin Fatimah seorang aja. Anak tak minta izin ni. Boleh tak esok main lain? Saya minta izin kat suami saya untuk Fatimah dan anak sekali masuk. Kata, inilah ahli syurga betul. Dan kalau kita macam mana kita? Allah, budak-budak kot lah. Tapi nak cerita, dia punya ambil berat sampai macam tu. Dia punya ambil berat tu sampai macam tu. Allah Rabbi, tuan-tuan, Allah muslimat, tuan. Nah, tu jaga. Lagi jaga harta suami. Jaga harta suami. Salli ala Muhammad. Yang keempat, jaga apa? Maruah diri, jangan cerita ke orang. Baik tuan-tuan, yang pertama, orang yang akan mendapat naungan arasy Allah nanti di yaumul qiyamah apa dia? Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, pemimpin yang adil. Yang kedua, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Wa syabbu nasya'a fi ibadati rabbi. Salli ala sayyidina Muhammad. Wa syabbun nasya'a fi ibadati rabbi, maksudnya seorang pemuda syabab yang Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, yang menyibukkan dirinya dengan ibadat kepada Allah SWT. Pemuda ni umur berapa pemuda ni? Pemuda, kalau sebut syabab ni umur apa? 40 tahun ke bawah. 18 tahun ni kan? Kak. Seronok pula tanya soalan tu. Dah, Selamat. Majoriti kita lepas dah daripada syabab ni. Untung kalau waktu muda kita jadi orang ni. Tapi tak ramai orang dapat nikmat ni. Bawah 40 sibuk ibadat dekat Allah. Tuan-tuan tengok, sekarang ni tak macam dulu-dulu. Sekarang ni banyak ma'had tahfiz, banyak madrasah, sekolah agama. Budak-budak yang duduk sekolah agama tu tuan-tuan, saya tak macam ni. Tabik kat mereka. Umur 11 tahun, daripada pukul 4.30 pagi sampai 10.30 malam ni. Sampai lunyai Quran dah. Dia orang sini sebut lunyai, boleh faham tak? Sallallahu alaihi Muhammad.
Dia panggil apa? Lusuh. Lusuh lah noh. Sampai lusuh Quran lah. Dia kalau antara tips budak-budak hafal Quran, dia tak boleh tukar Quran. Sebab nanti dia lari dia punya tu. Dia kena guna Quran sama daripada awal sampai habis. Sebab tu tuan pergi, sebab tu kami ma'had kami jarang terima wakaf Quran. Orang telefon, Ustaz Ma'had Tafiz kan? Ni kami nak hantar wakaf Quran lah. Kata saya minta maaf saya tak terima. Bukan ada ramai budak-budak hafal Quran tu. Memang budak-budak hafal Quran ramai, tapi dia akan guna Quran yang sama. Dia tak boleh tukar-tukar ni. Tukar-tukar lagi dia lari dia punya tu. Sebab dia sebenarnya dia menghafal, dia bukan menghafal ayat tu. Dia dia macam photostat page tu. Page tu dia photostat. Lepas tu dia boleh, bila dia duk hafal tu dia perasan ayat ni duk atas, ayat ni duk bawah, ayat ni duk tepi. Dia perasan sebab dia macam photostat page. Lepas tu dia tak boleh tukar-tukar dia punya Quran. Tuan, umur berapa? 11 tahun, 12 tahun, 13 tahun. Kita 13 tahun terjun sungai belakang. Berenang malam-malam, petang-petang ayah tunggu dengan rotan, panjat pokok jambu, curi pokok apa ni, solat semak buah rambutan orang. Tu lagi tak lu kayu basikal sana sini. Dia memegang Quran tuan. Budak-budak tu, anak-anak kita tu, pukul 5.30 pagi sembahyang tahajud tak pernah tinggal. Qabliyah ba'dah tak pernah tinggal. Sepanjang 40 hari waktu duduk di madrasah, sembahyang jemaah tak pernah tinggal. Balik rumah tak sembahyang. Tak, mak kata apa? Ayah kata, tu kejut anak sembahyang subuh tu. Biar pilah. Tumpang cuti. Waktu duduk sekolah tu tiap-tiap hari, biarlah dia tidur dulu. Tu mak sayang dia panggil. Sayang tak bertempat. Salat jemaah tak. Quran terus tutup 3 hari cuti, langsung Quran tak tengok, main game qadha daripada pagi sampai malam. Ada yang main game, ada yang tidur sebanyak-banyak. Anak situ hidup ke tak lagi Ustaz? Tak tahulah. Dia kata hidup berbungkus kat dalam tu. Dia qadha semua tu kan. Solat jemaah. Tapi tuan-tuan tengok nikmat dia dapat. Waktu muda dia sibuk diri dengan ibadat. Kita tak. Saya takut satu benda tuan-tuan. Saya takut kafarah. Seorang nama dia Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Imam Abu Suja' Al-Asfahani rahimahullah ta'ala. Dia ini orang hebat, ulama sangat hebat pada zaman dia. Usia dia mencecah 100 tahun. 100 tahun lebih usia dia. Sihat walafiat. Waktu usia dia 100 tahun, sihat walafiat, mata cerah elok, telinga dengar elok, badan tegap elok, sihat. Sallallahu alaihi Muhammad. Sallallahu alaihi Muhammad. Waktu usia-usia tua ni dia buat apa? Dia duduk di Masjid Nabawi, pergi khidmat bersih makam Nabi SAW. Waktu usia muda dia jadi wazir, pernah jadi menteri, pernah jadi mufti. Ulama hebat. Lalu orang tanya dekat dia, wahai Syekh, apa rahsia dia? Apakah rahsia ni? Bila duduk dalam usia tua ni, badan masih segak, mata elok, telinga dengar, badan elok, sihat elok. Apa rahsia dia? Rahsia dia apa tuan? Kayu basikal, jogging. Sallallahu alaihi Muhammad. Kata dia, Allahumma salli ala Muhammad, aku menjaga anggotaku pada usia mudaku, lalu Allah menjaga anggotaku pada usia tuaku. Faham tak? Waktu usia muda, tangan dia jaga elok, tak buat maksiat, buat ibadat. Mata dia tengok Quran. Sallallahu alaihi wasallam, kaki dia berjalan benda baik. Tuan-tuan, dia jaga anggota dia waktu muda, Allah jaga anggota dia pada waktu tua. Kita tak dan tua sakit macam-macam tuan. Saya takut satu benda, takut kafarah. Allahumma salli ala Muhammad. Tak mau tuan, tak mau. Saya tak mau. Teringat tak apa saat kafarah. Oh, jangan sebut macam tu, jangan tuan. Bila kita buat dosa, dosa ni dia boleh jadi azab ke akhirat. Lagi teruk.
Dosa kita buat, kalau Allah tak ampun dosa kita waktu kita hidup, dia akan jadi azab ke akhirat. Dan azab ke akhirat jauh lebih dahsyat, sangat teruk. So janganlah duk kata apa nanti biar dia azab, jangan, tak mau, tak mau. Boleh jadi yang kedua, sebelum Allah nak selamatkan kita daripada azab, Allah buat apa? Allah hapuskan dosa kita waktu hidup di dunia ni. Hapus ini dengan kafarah. Ni sampai tersusuk duri pun mengampunkan dosa kata Nabi SAW. Apa? Tuan-tuan, lagi yang laki-laki, pernah tak isteri kita suruh seluk beg dia, beg tangan dia tu, bunyi telefon, telefon isteri dia bunyi. Lepas tu isteri dia kata apa? Abang tolong Ustaz ambil handphone Ustaz. Handphone kat mana? Tu dalam beg tu. Jeng jeng jeng. Takut tuan-tuan nak seluk beg isteri ni. Tahu pasal apa? Jerangkak samar, jarum penuh. Seluk-seluk nak ambil, cak kena jarum. Aduh subhanallah. Jarum peniti penuh kat dalam tu. Subhanallah selamat. Tahu jarum peniti untuk apa? Ni oning ni. Nak putus ni, jarum penuh ni kat kepala dia, jerangkak samar penuh, jangan main-main. Subhanallah. Tuan-tuan, cak kena jari angkat-angkat tu, dia jarum ni lekat tu. Tak apa abang, kafarah dosa-dosa apa. Nabi SAW sebut. Sallallahu. Tuan-tuan, walaupun tersusuk duri akan jadi pengampunan dosa. Ada orang sakit teruk. Ada orang diuji dengan penyakit-penyakit yang teruk, ada orang diuji dengan musibah-musibah yang berat. Kafarah. Tapi sanggup ke tuan-tuan? Sanggup tak dengan kafarah ni? Saya tak sanggup tuan, saya tak mau. Ada sahabat Nabi SAW tuan-tuan, dia sakit teruk sampai lembik. Lalu Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Nabi SAW pergi ziarah dia. Nabi kata kat dia, kamu ni ada minta apa-apa ke? Kamu ada minta apa-apa ke yang sampai Allah jadi macam ni? Dia kata, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Dia kata, dia doa dekat Allah, kalau ada azab untuk dia di akhirat, suruh azab tu bagi siap-siap waktu hidup di dunia ni. Sebab dia tak mau azab ke akhirat lebih teruk. Berani, siapa berani doa macam tu? Kalau ada, biar ke akhirat ni bagi selamat elok lah. Kat dunia ni bagi azab siap-siap. Dia doa macam tu, dan sungguh Allah makbul doa dia, sampai lembik dia teruk, tak boleh buat apa. Nabi kata apa? Jangan doa macam tu, kamu tak akan mampu. Tapi berdoalah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Minta itu. Bagi Allah bagi selamat dunia, selamat dekat akhirat, Allah bagi jauh pada api neraka. Minta itu, dan setiap dia minta doa yang tu, Allah sembuhkan penyakit dia. Maksudnya yang ketiga, Allah boleh apa? Dengan dosa yang kita ada, Allah ampunkan dosa kita tanpa kafarah, dan kita bangkit di akhirat tanpa dosa. Boleh tak? Boleh. Tuan-tuan, tapi nak cerita, kita telah melalui zaman syabab kita, zaman muda kita, dan kita telah buang macam tu saja. Majoriti kita, tuan-tuan. Nak buat macam mana? Kita dulu salah, kita dulu jahil, kita tak reti. Ni muslimat ni pakai tudung comel elok, tudung labu-labu, kaki pakai stokin, tangan pakai stongan, kan? Itulah senang sikit sebutlah. Hand sock tak reti sebut, stongan je lah. Stokin, stongan, faham sudah. Punyalah kita jaga aurat kita ni. Dulu tudung pun tak pakai, rambut tu elok sikit pada hantu Kak Limah tu pun berasa macam comel, macam tu jalan. Ni Salih Selamat, pakai skirt pendek dulu ni, tuan-tuan. Tu dia belah. Saya baik ustaz tak jumpa tu, ustaz pun rebah tu, tuan-tuan. Tuan-tuan, jadi waktu tu kita duduk dalam kejahilan, kita buat benda-benda yang tak patut kita buat dulu ni. Tapi lah ni, sekarang ni kita dah regret, kita menyesal. Kalau lah boleh patah balik waktu tu tak mau pakai tu, malulah ustaz. Mai ustaz balik duduk. Mai ustaz mai lah rumah saya ustaz nah. Pergi rumah dia. Ada album gambar tepi tu. Ustaz pun gambar siapa tengok? Ustaz jangan tengoklah. Pasal apa? Loh, ni artis mana ni? Artis apa? Ustaz makcik lah tu. Astagfirullahalazim. Tuan-tuan, saya sama tuan.
Kalau boleh nak patah balik zaman tu, tak mau buat benda-benda. Tapi nak buat macam mana? Benda dah lepas dah. Sebab tu tuan-tuan, kita pernah buat salah, kita pernah buat silap. Yang lebih malang, kita biar anak kita melalui kesalahan dan kesilapan yang sama. Sebab tu kita punya duk jaga anak-anak kita, dia pun bukan faham. Jangan buat macam tu, jangan buat macam ni. Pasal apa yang kita tak bagi sangat? Pasal kita dah pernah buat tu. Sebab tu kita tak mau dia buat macam tu. Betul kan? Mereka tak faham. Kata, oh mak ni mengongkong sangat, oh ayah ni mengongkong sangat. Bukan mengongkong, aku pernah terjun lubang tu, aku tak mau kamu terjun lubang yang sama. Kita tak faham. Kita tak mau dia regret. Macam mana kita regret waktu kita tua. Tuan-tuan, kita punya jaga dia. Tahu waktu mencabar anak kita ni umur 14, 15, 16, sementara nak sampai umur 18. Waktu ni waktu sangat mencabar tuan-tuan. Kita jaga ni macam Allah, jaga lembu sekandang lebih mudah pada jaga anak seorang. Waktu tu tuan-tuan, tak bagi handphone, dah macam keperluan nak kena ada handphone. Bila ada handphone jadi macam ni pula. Tak bagi ni macam ni. Allah, pening kita tuan-tuan. Waktu tu jagalah, marahlah. Telinga anak tu sampai panjang sebelah duk tarik. Bangun telinga panjang sebelah. Dia benci kat kita waktu tu. Dia benci sebab dia tak faham. Satu hari bila dia dah besar, dia dah tahu dah. Oh alhamdulillah, rupa-rupanya. Tuan-tuan ingat kita ni, ayah-ayah kita kadang-kadang garang sangat. Nah, ayah kita ni garang sangat, tak bagi kita buat apa pun dulu ni. Soalan Jumaat ada dengan kita ni rotan memang mainan dia aja. Salah sikit wah, salah sikit wah. Buat kejut kita, bangun merah mata-mata. Soalan Jumaat. Tapi bila kita dah tua, kita sebut kebaikan-kebaikan dia. Alhamdulillah ayah aku buat aku macam ni dulu. Alhamdulillah ayah aku ni buat macam tu. Subhanallah Muhammad. Pasal apa? Pasal itulah cara dia. Dan dia tak reti nak bagi tahu jangan buat macam ni. Mungkin dia dah lalui kesilapan tu. Takkan dia nak bagi tahu jangan minum arak, aku dulu minum arak. Takkan dia nak bagi tahu macam tu. Jangan duk pergi karaoke, aku dulu kaki karaoke. Aduh jam dia. Dia sebut macam tu. Tahu dia kata apa? Anak dia kata apa? Ayah dulu pun serupa aja, duk marah saya pasal apa? Betul kan? Sebab tu isteri tuan-tuan jangan cerita buruk suami kat anak-anak. Bila ada marah, ayah dia marah-marah kat anak dia, marah-marah kat anak dia. Tahu mak dia kata apa? Alah ayah hang tu, dia tu teruk pada hang dulu lagi. Ayah tu baru je berubah tu. Ayah tu baru je tu. Dulu lagi teruk lagi. Dia kata kat anak dia. Biar anak dia lagi nak buat. Tuan-tuan, Allah SWT. Tuan-tuan, kita dah melepasi zaman syabab tu. Dan kita pun kalau boleh nak patah balik dan kita nak buat segala kebaikan pada zaman muda tu. Tapi tak boleh dah, terlepas dah nak buat macam mana? Apa yang kita boleh buat? Kita jaga yang duduk bawah kita tu. Anak-anak kita, cucu kita tu, waktu nak pastikan dia jangan terlepas zaman tu. Sekarang ni duduk lenguh ni. Ni saya duduk perhati tengok ni, duduk kira-kira dah 237 kali dah ubah kaki tu. Kuk sini. Tinggal tak menungging lagi tuan. Ustaz, Allah lengulah bila lah ustaz nak berhenti ni, kata 10.30 nak berhenti, dia lajak dah sikit ni. Bayangkan kalau kita main ni waktu usia muda dulu ni. Duduk sila sedap tegak. Betul kan? Sekarang ni Allah baru start 5 minit lena dah. Itulah. Bayangkan kalau duduk ni waktu umur 18, mata terang elok. Salih alaihi wasallam kan? Bagi satu apa? Hafaz elok. Waktu muda-muda. Sekarang ni salih alaihi wasallam. Ustaz cerita ceramah sejam. Dia keluar-keluar situ, orang tanya tu. Suami dia, pergi mana dia? Ada kuliah ustaz, ceramah. Ustaz tu cerita apa? Panjang sungguhlah kuliah ustaz tu. Bukan tanya panjang pendek, dia cerita apa? Luas sungguhlah ilmu dia. Bukan tanya panjang pendek luas apa, dia cerita apa? Tak tahu, saya pun lupa habis dah. Tak ingat, susah nak ingat pasal apa? Mai tua. So bayangkan waktu muda. Bayangkan waktu muda ni macam mana kita punya semangat nak buat sunat duha, macam mana semangat nak baca Quran. Sekarang ni terhalang, nak berdiri lama pun tak boleh, nak sujud lama-lama pun tak boleh, sakit sana sakit sini. Bayangkan kalau amalan kita nak buat ni waktu kita usia 11 tahun, waktu kita usia 15 tahun, 18 tahun, 20 tahun.
Tak ada. Zaman tu kita terlepas. Nak buat macam mana? Kita terlepas dengan tu, zaman tu, jangan biarkan anak-anak kita pula terlepas zaman tu. Manfaatkan sebaiknya. Tuan-tuan, berhenti takat 2 aja. Lagi 5 lain rancangan. Banyak cerita lagi. InsyaAllah, mudah-mudahan sedikit pada perkongsian itu jadi manfaat untuk kita semua. InsyaAllah, saya minta ampun, minta maaf salah dan silap. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas perhatian semua. Kita jumpa lagi lain masa dan ketika, insya-Allah. Wallahu subhanahu wa ta'ala a'lam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala amin sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi ajmain. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna min ibadikas salihin wa hdinas siratal mustaqim. Allahumma arina haqqan haqqan warzuqna ittiba'ah wa anna batila batilan warzuqna ijtinabah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala sahbihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih.